Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, hari ini Cikgu Azli bin Johari akan mengajar bab 9, bab bumi. Okey, bab yang terakhir untuk tingkatan 1. Okey. Okey, dalam bab 9 ni terdapat 6 subtopik. Okey, jadi cikgu akan hasilkan, cikgu cuba hasilkan 9 pula. 6 video lah. Okey, untuk bagi setiap subtopik. Jadi kamu harus tonton ke 6 video untuk belajar keseluruhan bab 9. Okey. Permulaan video pertama, kita akan belajar subtopik yang pertama 9.1 sistem dan struktur bumi. Okey, sistem bumi. Sistem bumi terdiri daripada 4 komponen yang utama, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan geosfera yang saling berhubung kait. Okey, jadi keempat-empat komponen ni kamu harus faham, ingat dan hafal. Hafal yang penting Okey. Berapa komponen dalam sistem bumi? 4, iaitu atmosfera, biosfera, hidrosfera dan juga geosfera. Okey, selepas ini kita akan pergi kepada setiap satu komponen untuk penerangan yang lebih terperinci. Okey, yang pertama, hidrosfera. Okey, hidrosfera ni ialah zon air. Zon air, hidro Okey. Zon air yang merangkumi sungai, tasik, lautan dan juga air yang terperangkap sebagai ais di bawah tanah, air yang terperangkap di bawah tanah dan juga air yang terperangkap sebagai wap air dalam atmosfera. Okey, semua yang melibatkan air tergolong di bawah hidrosfera. Okey. Komponen yang kedua, atmosfera. Okey. Yang mewakili zon udara yang meliputi permukaan bumi. Atmosfera ni melibatkan semua zon udara yang meliputi permukaan bumi. Bukan dalam bumi Permukaan bumi yang ada udara, okey, dikenali sebagai atmosfera. Okey. Dan yang komponen yang ketiga, biosfera. Okey, biosfera mewakili zon hidupan. Okey. Yang terdiri daripada beraneka hidupan seperti manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan seni. Hidupan seni ini mikroorganisma, okey, seperti virus. Contoh dalam gambar tu kan, virus COVID-19 tu tergolonglah di bawah biosfera. Dengan kata mudah lagi, biosfera ni merangkumi semua organisma, tak kisah besar ke, kecil ke, halus ke. Okey, itu dia. Komponen yang ketiga. Okey, komponen yang keempat, geosfera. Okey, geosfera. Okey, geosfera ni melibatkan zon batu dan tanah di atas permukaan bumi. Dia tak dalam bumi, di permukaan bumi. Iaitu geosfera ni melibatkan batu dan juga tanah. Okey, itu keempat-empat pengenalan tentang komponen yang terdapat dalam sistem bumi. Ada 4. Okey. Okey, sekarang kita tengok lebih terperinci berkenaan dengan atmosfera. Okey. Lapisan atmosfera terdiri daripada 5 lapisan yang mempunyai peranannya yang masing-masing. Okey, iaitu lapisan troposfera, lapisan stratosfera, lapisan mesosfera, lapisan termosfera dan lapisan eksosfera. Okey, jadi kamu juga selain daripada 4 komponen yang kamu harus ingat, 5 lapisan atmosfera ni juga kamu harus ingat. Okey, sekarang kita nak pergi secara lebih terperinci berkenaan dengan lapisan-lapisan ini. Okey, ini perinciannya. Lapisan troposfera adalah lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Diikuti oleh lapisan stratosfera, mesosfera,
termosfera dan juga eksosfera yang paling luar sekali, paling jauh daripada permukaan bumi. Okey. Okey. Kita tengok lapisan yang pertama, iaitu lapisan troposfera. Jaraknya daripada permukaan bumi ialah sejauh 13 km. Okey, daripada permukaan bumi sampailah 13 km ke atas. Okey, itu adalah lapisan troposfera, yang mana lapisan ini adalah lapisan tempat benda hidup bernafas, tempat angin bertiup, serta tempat adanya awan, hujan dan salji terbentuk. Okey, itu lapisan troposfera. Okey, kemudian lapisan stratosfera. Okey, lapisan ini selepas lapisan yang pertama tadi, iaitu 13 hinggalah 50 km ke atas. Okey, lapisan ini adalah sesuai dan stabil untuk penerbangan kapal terbang. Kerana di sini tak ada hujan, tak ada salji, tak ada angin. Jadi kapal terbang boleh terbang dengan stabil. Okey. Juga di lapisan ini terdapat lapisan ozon yang mengandungi gas ozon. Di mana lapisan ozon? Di lapisan stratosfera. Okey, yang mana gas ozon ni dapat menyerap sinaran ultra ungu daripada matahari. Ini penting. Pentingnya lapisan ozon yang mengandungi gas ozon. Okey, sebab apa? Lapisan ozon ni yang mengandungi gas ozon ni dia dapat menyerap sinaran ultra ungu yang dipancarkan daripada matahari. Sebab sinaran ultra ungu ni berbahaya kepada manusia. Okey, jadi di situ kita boleh lihat kebesaran Tuhan. Dia menjadikan lapisan keselamatan untuk kita. Okey. Tetapi dewasa ini berlaku masalah penipisan ozon. Kerana apa? Kerana terdapat penggunaan klorofluorokarbon, iaitu singkatan CFC, yang dihasilkan oleh yang CFC ni ada dalam racun serangga, peti sejuk dan juga penyaman udara. Mengapa CFC ni berbahaya kepada lapisan ozon? Kerana CFC ni dia dapat menguraikan molekul-molekul ozon yang terdapat dalam lapisan ozon ini. Bila ada CFC ni akan menguraikan. Okey, jadi dia mengurai. Jadi lapisan ozon tu makin lama makin nipis. Jika dah nipis, okey, lepas tu bila lepas nipis apa? Habislah. Bila habis, apa yang boleh masuk? Sinaran ultra ungu. Jadi sinaran ultra ungu ni berbahaya. Ultraviolet. Okey. Okey, kemudian lapisan mesosfera. Okey, lapisan mesosfera 50 hingga 80 km ke atas. Okey, di mana? Pada lapisan ini, okey, pembakaran dan penghancuran meteorit berlaku di lapisan ini. Kalau ada meteorit, iaitu batuan daripada angkasa lepas yang mengarah menuju ke arah bumi, pada lapisan inilah meteorit tersebut akan terbakar dan hancur. Yang mana yang terlepas menghentam bumi itu adalah meteorit yang berskala besar. Kalau yang kecil-kecil ni dia terbakar dan hancur bila dia tak sempatlah nak sampai ke permukaan bumi. Kalau yang besar tu dia hancur, dia terbakar tapi masih lagi ada lagi. Terbakar dan hancur, katalah besar bas. Meteorit tu last sekali sebesar motosikal. Yang lain tu dah terbakar, hancur, tapi sampai juga ke permukaan bumi. Okey. Lapisan termosfera ni juga dikenali sebagai lapisan ionosfera. Jangan terkejut bila dengar lapisan ionosfera. Lapisan ionosfera juga adalah lapisan termosfera. Lapisan ni dia ada dua nama lah. Dia ada dua nama. Kerana apa? Kerana apa juga dikenali sebagai ionosfera?
Kerana lapisan ini mempunyai ion-ion. Dia ada ion. Apa itu ion, cikgu? Nanti belajar kimia tingkatan 4 dan tingkatan 5 seterusnya lagi lah. Baru tahu itu ion tu apa. Sekarang ni tahu dulu. Kenapa dia dikenali sebagai ionosfera? Sebab ada ion-ion dekat lapisan tu. Yang mana ion-ion ni dia dapat memantulkan gelombang-gelombang radio. Ni yang dulu, teknologi dulunya. Okey, daripada pemancar nak sampai ke rumah kita. Okey, kita dapat siaran radio tu. Daripada pemancar dia akan hantar gelombang naik ke atas. Naik gelombang tu, kamu tahu kan, macam gelombang wifi itulah. Gelombang naik sampai dekat lapisan ionosfera. Gelombang tu dia akan dipantulkan kembali ke bumi. Bila dia pantulkan kembali ke bumi, kita dapatlah isyarat tu. Okey, dia guna konsep pantulan jugalah. Okey, kerana apa? Dia dipantulkan oleh ion-ion yang terdapat dekat lapisan ionosfera. Selain daripada tu, lapisan termosfera ni ataupun lapisan ionosfera ni juga terdapat aurora. Yang mana selalunya aurora ni boleh dilihat di kawasan kutub lah. Okey, dekat kawasan kita ni tak nampak sebab apa? Banyak cahaya kan. Malam pun macam siang, lampu banyak rata-rata kan. Tapi dekat kutub tu tak ada orang. Okey, jadi kurang cahaya. Nampaklah, iaitu aurora ni dia adalah jalur-jalur cahaya yang berwarna-warni, hasil daripada tindakan zarah-zarah bercas dengan medan magnet bumi dan juga gas-gas atmosfera berlaku di sini. Lagi satu, kenapa dia berlaku di kutub? Kerana kutub utara, kutub selatan kan. Di situ adalah punca kepada medan magnet bumi. Okey, itu lapisan termosfera. Okey, kemudian lapisan exosfera. Lapisan exosfera ni lapisan paling last. Okey, yang mana dia adalah 480 km dan ke atas. Di sini mengandungi gas-gas ringan seperti helium dan juga hidrogen. Helium dengan hidrogen ni, gas helium dengan gas hidrogen ni, ketumpatan dia rendah. Jadi sebab tu dia ada dekat kawasan ni, dia ringan. Okey. Udara bertambah nipis. Udara bertambah nipis menghala ke angkasa lepas. Jadi tak bolehlah kamu nak naik kapal terbang sampai lapisan exosfera ni tanpa bantuan tangki oksigen. Andai kata kamu jadi kamu pasang apa? Kamu terbang lah. Kamu terbang pakai kapal terbang yang tak bertutup tu. Kapal terbang ringan. Katakanlah kamu nak terbang sampai ke atas. Okey. Sampai sana tak boleh bernafas. Sebab apa? Udara dah bertambah nipis. Maksudnya kandungan udara dah berkurang. Okey. Di lapisan exosfera ni terdapat satelit komunikasi yang mengorbit bumi. Mengorbit bumi ni maksudnya dia mengelilingi bumi. Satelit tu diletakkan dekat sini. Yang membolehkan, satelit ini membolehkan panggilan telefon dan siaran televisyen dapat diterima oleh manusia. Ini kalau rancangan telefon siaran televisyen seperti yang orang kata apa, macam contohlah syarikat Astro kan, dia guna satelit. Kalau yang dulunya siaran tu dia tak sampai gelombang radio, gelombang TV tu dia tak sampai ke lapisan exosfera. Dia sampai ke lapisan ionosfera saja, dipantulkan balik. Tapi yang terkini dia sampai ke lapisan exosfera sebab dia menggunakan satelit. Selain tu di sini juga dapat gelombang telefon. Okey, jadi ini graf yang menunjukkan perhubungan tekanan udara dengan
altitude. Altitude ni maksudnya ketinggian. Okey. Jika kita lihat graf yang mewakili garisan yang diwakili oleh warna merah tu, garisan warna merah tu. Okey. Kalau kita tengok paksi Y mewakili altitude. Manakala paksi X mewakili tekanan udara. Jika kita tengok 40 km, berapa tekanan udara dia? Kosong, betul? Makin tinggi, makin rendah tekanan udara. Sebab tu kalau kita tengok orang yang naik ke Gunung Everest, dia naik semakin lama semakin tinggi. Bila dah sampai ke atas, dia memerlukan tangki oksigen. Sebab udara dah makin berkurang. Maksudnya bila udara dah makin berkurang, tekanan udara berkurang, kandungan oksigen pun berkurang lah. Sebab oksigen ada dalam udara. Okey. Jadi cikgu harap kamu boleh faham. Maksudnya semakin tinggi altitude, semakin rendah tekanan udara. Okey. Stratifikasi dalam lautan pula. Tadi atmosfera. Okey, lautan juga boleh dibahagikan kepada zon-zon yang berbeza. Bermula daripada zon yang boleh ditembusi cahaya. Cahaya boleh masuk hinggalah kepada zon yang langsung tak boleh ditembusi oleh cahaya, atau juga dikenali sebagai zon gelap. Maksudnya zon ni cahaya tak boleh tembus, tak sampai. Okey. Ini dia perincian je. Terdapat 3 zon. Okey, iaitu zon permukaan, zon tengah malam dan zon gelap. Okey. Istilah tu tak penting, tapi yang penting pemahaman kamu. Zon permukaan maksudnya cahaya boleh masuk lagi. Dalam zon ini air adalah sangat cetek dan cahaya boleh bergerak menembusinya. Hal ini membolehkan zon ini sesuai untuk habitat tumbuh-tumbuhan. Dia fokuskan kepada tumbuh-tumbuhan. Kerana apa? Tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya matahari walaupun dia adalah tumbuhan akuatik. Sebab tumbuh-tumbuhan memerlukan cahaya untuk melakukan proses fotosintesis. Okey, kira-kira kedalaman dia daripada paras permukaan laut hinggalah ke 200 meter. Itu tergolong di bawah zon permukaan. Kemudian zon yang kedua adalah zon tengah malam. Okey, zon ini mempunyai sedikit cahaya ataupun tiada cahaya. Tengah malam kadang-kadang ada cahaya. Okey. Kadang-kadang tak ada cahaya. Okey, tapi nampak lagi lah. Tumbuhan sukar hidup. Sukar hidup di sini bermaksud bukan tak boleh hidup langsung. Boleh. Tapi mungkin di lapisan atas sikit. Makin dalam makin tak ada tumbuh-tumbuhan dah. Okey. Sukar bukan bermaksud tak boleh. Boleh tapi tak banyak lah. Okey. Kerana apa? Kerana tumbuhan ni sukar hidup kerana cahayanya sikit ataupun tiada cahaya. Okey. Tetapi zon tengah malam ni dia menjadi habitat kepada haiwan laut yang besar. Misalnya sotong raksasa dan pelbagai spesies ikan paus. Okey. Dan yang terakhir, dan makin dalam, zon gelap. Zon gelap maksudnya tak ada cahaya langsung. Cahaya tak dapat tembus akibat dihalang oleh molekul-molekul air. Itu ingat kita belajar pasal sifat cahaya. Cahaya ni bila dia dihalang oleh sesuatu, dia akan dipantulkan. Okey, dibiaskan pergerakan dia. Jadi makin lama makin ke dalam, makin banyak benda yang dia terpaksa tempuh. Last sekali dia habis, tak boleh tembus lagi lah. Okey, sebab jarak dia terlampau dalam. Okey. Tetapi bukan bermaksud tak ada organisme. Ada. Tapi memang organisme tumbuh-tumbuhan memang tak ada lah. Sebab tak ada cahaya. Dia lebih kepada organisme yang kategori haiwan. Okey. Tapi dia mempunyai apa tu orang kata? Adaptasi dah. Haiwan kat situ beradaptasi yang mana badannya berkilau ataupun dia dapat bersinar dalam gelap. Okey. Taburan air di bumi. Okey. Lautan mempunyai kandungan air yang banyak.
Okey, ini memang tak boleh dinafikan. Air laut mengalami penyejatan oleh sinaran matahari dan dibawa ke daratan oleh awan sebelum turun semula ke sungai sebagai hujan. Ini kitar hujan lah. Okey, air sungai ini pula akan mengalir ke lautan. Air hujan selalunya turun dekat kawasan Bukit Bukau. Kemudian bila dia turun kat tempat tinggi, dia akan mengalir ke kawasan yang lebih rendah. Proses kitar air ini akan berterusan. Sebab itulah kita dapat bekalan air. Penting kitaran air ini. Oleh itu dikatakan bahawa jumlah air yang terkandung dalam bumi, di permukaan bumi dan di atmosfera bumi adalah sentiasa tetap. Okey. Ini kitar air. Cikgu yakin kamu sekolah rendah pun dah pernah belajar. Okey. Iaitu air laut akan mengalami penyejatan, iaitu proses perubahan daripada keadaan cecair menjadi keadaan gas, menjadi wap air, kemudian naik ke atas. Okey, bila dah cukup dia sampai ke kawasan yang sejuk, dia akan mengalami proses kondensasi, kemudian dia akan turun semula. Dia mengalami kondensasi, maksudnya dia akan berubah daripada gas kepada cecair semula, turun sebagai hujan ataupun ais ataupun salji turun. Kemudian kalau dia turun dekat kawasan yang tinggi, okey, air tersebut akan mengalir ke kawasan yang rendah dan akhir sekali kembali ke lautan. Selain daripada air tu dia mengalir di permukaan bumi, dia juga mengalir di bawah lapisan tanah, iaitu air bawah tanah. Okey, kamu boleh tengok kitar ni ada dalam buku teks pun ada. Okey, lapisan bumi. Lapisan bumi ini boleh lapisan bumi ini boleh dibahagikan kepada 3 lapisan utama. Kamu dah belajar sekolah rendah. Okey, bersifat berdasarkan sifat fizikalnya. Iaitu yang pertama, kerak, mantle dan juga teras. Kamu harus tahu. Okey, kerak, mantle dan juga teras. Sebenarnya teras tu boleh dibagikan kepada 2. Teras luar, teras dalam. Okey, lapisan mantle. Mantle yang tengah-tengah terdiri daripada komponen litosfera, astinosfera dan juga mesosfera. Lapisan litosfera meliputi kerak dan bahagian atas mantle. Litosfera ni dia merangkumi kerak bumi dan juga mantle, bahagian atas mantle. Okey. Okey, tengok tu perincian dia. Okey, teras dalam, tadi cikgu cakap teras dalam dan teras luar. Kemudian mantle dan kerak. Tengok perincian tadi tu, keratan tu macam kek. Okey. Dia ada mesosfera, astinosfera dan juga litosfera. Okey, litosfera tu dia merangkumi lapisan atas mantle dan juga kerak bumi. Kemudian diikuti oleh astinosfera dan last sekali mesosfera. Okey. Bumi ialah satu-satunya rumah bagi semua hidupan. Okey, salah satu keistimewaan sifat bumi yang menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan ialah suhu bumi tidak terlalu panas atau terlalu sejuk berbanding dengan planet-planet lain. Okey, kita harus bersyukur. Okey, sebab bumi ni tak terlampau panas, tak terlampau sejuk. Hal ini disebabkan oleh kedudukan bumi yang berada tak terlampau jauh, tak terlampau dekat dengan matahari, sedang-sedang aja. Okey, selain daripada itu, kewujudan air dan oksigen di bumi juga menyebabkan bumi sesuai untuk semua hidupan. Di bumi ni ada air dan ada oksigen yang kita perlukan. Okey, oleh itu manusia perlu mencintai bumi dengan menjaga alam sekitar dengan baik. Okey, itu saja untuk subtopik yang pertama. Sekian, terima kasih.